Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Today I'm going to cover tutorial chapter 10, topic mechanical waves and sound waves. Alright, so for LO 10.1, we're going to discuss about the properties of waves. Alright, so in this tutorial, I'm going to show you how to solve problem related to the equation of progressive wave. Okay, aku akan bincang pasal equation ni sekejap lagi. And then we going to use particle vibrational velocity and wave propagation velocity. Okay, ini adalah dua velocity yang kita akan belajar dalam topik ini juga. Okay, lastly we going to discuss the graph of displacement against time, y against t, and displacement against distance, y against x. Alright, so basically this topic is the continuation of the previous topic, simple harmonic motion, tapi ni more pada dia punya application. Okay, so application bagi simple harmonic motion tadi, ini salah satu lah. Simple harmonic motion kita dah bincang, dia punya application adalah simple spring dan juga simple pendulum. Okay, tapi yang ini adalah untuk wave. So seperti kita tahu, wave dia ada dua jenis pergerakan, two types of movement. Satu movement up and down kan, macam water wave tu up and down. Satu lagi pergerakan dia menjauhi dia punya sumber. Alright, so ini adalah equation bagi wave kita. Okay, sebelum ni kau dah biasa dengan equation bagi simple harmonic motion. Y is equals to A sin omega t. Okay, ini simple harmonic motion, ini dia define vibration. Okay, contoh macam spring tu kan, dia vibration atas bawah. Pendulum vibration kiri kanan. Okay, so kali ni kita ada dua jenis pergerakan. So kalau korang nampak dekat sini, dia punya equation dia ada pertambahan, ada plus minus kx. Ini adalah satu lagi part bagi wave, iaitu pergerakan dia menjauhi dia punya source. Okay, plus minus kx. So dari segi equation, dia tak ada banyak berbeza kecuali part yang warna biru tu lah. Okay, macam ini sahaja. Okay, so sama macam chapter yang sebelum ini, chapter 9. A adalah untuk amplitude, ini adalah untuk amplitude. Okay, omega ini adalah untuk angular frequency. Okay, kali ini K dinamakan sebagai wave number. Okay, wave number. Untuk wave number, kita ada formula untuk wave number ini, yang mana formula dia adalah K sama dengan 2 pi over lambda. Sebelum ni kita dah belajar angular frequency omega is equals to 2 pi over period. So nampak dia lebih kurang sama dua-dua ni. Omega is inversely proportional to the period, while wave number is inversely proportional to the wavelength of the wave. Alright, so kedua-dua ni digunakan untuk mengira particle vibrational velocity and wave propagation velocity. Sebelum ini kita dah belajar bahawa particle vibrational velocity is equals to, yang ini particle vibrational velocity ni kita dah belajar sebelum ni, ini sama V sama dengan A omega plus minus. Okay, so wave propagation velocity pula, kita akan jumpa satu formula yang korang dah biasa jumpa dulu masa kat sekolah. V sama dengan F lambda. So kau nampak kan, omega digunakan untuk mengira vibrational velocity. Omega yang ini digunakan untuk mengira vibrational velocity, dan nilai lambda dekat sini digunakan untuk mengira wave propagation velocity. Okay, so kita tengok macam mana dia punya application. We moving on to question number 1. Alright, so kali ni lebih macam biasa kan, kita dah tahu dia punya general equation tadi. Kalau rasa macam tak sure, kita tulis balik dia punya general equation. Y is equals to A sin omega t plus minus kx. Okay, itu dia kita punya
general equation, dan daripada nilai kat atas ni kita tahu bahawa, okey, so kita tengok soalan A. The direction of the propagation of wave. So dia punya direction dia adalah to the right. Okey. Kenapa? Just ingat sahaja, kalau dia positif maksudnya dia bergerak ke kiri. Nilai ni positif lah. Okey, kalau nilai K dia positif, sorry Zaid. Okey, kalau dia adalah positif K, maksudnya dia bergerak ke kiri. Okey, kalau katakan dia negatif K, dia bergerak ke kanan. So dalam soalan ni, kau tengok nilai dia adalah negatif. So bila negatif K, dia bergerak ke kanan. Okay, to the right. And then the amplitude, yang ni aku tak payah tunjuk lah, bodoh sangat kalau tak boleh jawab. Then C, the frequency. Frekuensi sama juga. Frekuensi omega is equals to 2 pi F. Cari nilai F. Okay. Mudah sangat. D, wavelength. Nak cari wavelength. Wavelength adalah nilai lambda. Tadi aku dah bagi tahu kan, nilai K sama dengan 2 pi over lambda. So dalam kes ini nilai K dia adalah 3. Okay, kau nampak situ? K dia adalah 3 sama dengan 2 pi over lambda. So cari nilai lambda. Okay, so aku nak highlightkan kat sini. Kalau korang tengok, aku tak masukkan langsung nilai negatif. Sepatutnya K ni nampak nilai dia negatif 3. Tapi aku tak masukkan dalam calculation. Kenapa? Sebab nilai negatif ini represent dia punya direction. So dalam calculation dia tak diperlukan. Okay. Dia cuma represent direction sahaja. Okay. So seterusnya. D. Lepas D, E lah. E. The wave velocity. Wave velocity V is equals to F lambda. Tadi kita dah dapat lambda. Kita boleh cari. Unit dia dalam meter per second. Okay. So make sure all the unit must be converted into SI unit. Baru korang boleh gunakan formula ini. And lastly, dia kata particle vibrational velocity at X is equal to M and time is equals to 1 second. So macam mana nak cari dia punya particle vibrational velocity? Kan, F. Kita ada equation Y. Kan, kat sini kita ada equation of displacement. Y sama dengan 0.5 sin 2t minus 3x. Okay, apa yang kita perlu buat dekat sini adalah kita perlu differentiate dia in term of dt lah. So velocity sama dengan dy dt. So kau akan dapat dekat sini 0.5 times 2. Okay, aku bawa ke tepi sikit. Kau akan dapat 0.5 times 2. Sin jadi cos 2t minus 3x. Okay. So nak cari dia punya velocity, substitute sajalah nilai dia. 0.5 darab dengan 2. Cos dia kata t dia 2 second and x dia sama dengan 1 kan. Terbalik. T dia sama dengan 1. So 2 darab dengan 1. Tolak dengan 3 darab dengan 2. Okay. So dapat jawapan. Macam itu sahaja. Unit masih lagi meter per second. Okay. So nampak tak perbezaan? Ada dua jenis velocity dekat sini. Dekat soalan ini ada dua jenis velocity. Okay. Soalan E dan F, kedua-duanya suruh korang cari velocity, tapi velocity dia berbeza. So untuk soalan E ni, ini kita namakan sebagai wave propagation velocity. Okay, velocity ataupun velocity of the wave.
Okay, yang korang belajar sebelum ni masa sekolah kan ni. Yang ini pula adalah particle vibrational velocity. Ini yang kita belajar dalam topik sebelum ni. Kan yang korang namakan sebagai SHM ataupun simple harmonic motion. Okay. So dia ada two types of velocity. So tolong aware. Bila korang baca soalan, korang kena tahu. Korang kena cari velocity yang mana. Okay. Alright, finish question number 1.